Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah malam ni kita dapat sambung lagi pengajian kita. Malam ni masuk ke halaqah yang ke-20 Alhamdulillah, iaitu bacaan kita terhadap kitab Al-Idah fi Ulumil Balaghah karangan Al-Khatib Al-Qazwini. Okay. Sebelum start bermula, kita share dulu kelas kita malam ni. Ustaz pun nak share juga sekejap. Malam ni kita bersiaran di page PPBA Ustaz Fizal, Ustaz Fauzi. PPBA, Pusat Pengajian Bahasa Arab. Okey. Baik, malam ni kita nak sambung yang 2 minggu lepas ke? 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas, saya tak ingat. Minggu lepas memang tak ada kelas. Saya minta maaf lah sekarang ni, lately ni kadang ada kekangan-kekangan yang menyebabkan kelas tu kadang terpaksa ditunda lah. Okey. Tapi insyaAllah Ustaz cuba berusaha lah supaya kelas tu dapat kita buat setiap minggu. Cuma kadang-kadang tu gitulah, kadang-kadang ada benda-benda yang tidak dapat dielakkan. Okay. Baik, nak minta Ustaz Firdaus share, boleh sekejap saya nak buat share, lupa pula. Okay. Saya share screen yang ni. Okey. Boleh nampak tu Okey. Sini di muka surat 189. Boleh nampak sekejap sebelum kita bermula. Ustaz tadi tak terjadi nak share kita ni. Okey. Ustaz nak share dekat grup dulu sekejap Okey. Okey. Bapa dia tak nak dekat telefon. Saya nak tengok dia punya. Tak apalah. Okey. Baik, malam ni kita nak sambung dekat mana? Dekat ni qauluhu wa aidan wa aidan. Okey. Cumanya pada pelajaran sebelum ni, okey. Tentang apa sekarang ni? Okey. Cuba kita review sikit. Okey. Sekarang ni kita masih lagi membicarakan pembahagian tasbih melihat kepada ataupun dari sudut musyabbah dan musyabbah bih. Dari sudut musyabbah dan musyabbah bih. Okey. So pada pelajaran sebelum ni
dihuraikan tentang pembahagian tasbih melihat kepada musyabbah ada yang mufrad, musyabbah bih ada yang murakkab, ataupun kedua-duanya murakkab ataupun kedua-duanya mufrad. Jadi waktu pembahagian tu selesai dah. Dan Al-Qazwini buat mari beberapa contoh daripada bait syair yang mewakili kita kata jenis tu ataupun pembahagian daripada sudut tu. Jadi untuk malam ni sambungan dia, malam ni pun sikit je, insya-Allah malam ni kalau habis yang Ustaz nak baca malam ni, kita berhenti walaupun sebelum pukul 10.30 pun. Okey. Kita tahu buat portal lain di telefon Ustaz ni, apa yang Facebook. Pasal ini Ustaz nampak di skrin di hadapan Ustaz ni adalah buku, kitab tu kan, tapi di Facebook tu kadang Ustaz tengok di telefon ni jugalah untuk membantu. Dan di telefon ni tengok di kitab ni. Okey. Okey. Tak apalah. Okey, tengok di kitab lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidan. Tiba-tiba dia start wa aidan. Wa aidan ni apa? Kita semua tahu aidan ni terjemahan dia ialah dan juga ni apa? Ni masih lagi pembahagian yang berkait ataupun dilihat dari sudut tarafa pula dah. Cumanya sekarang ni yang lihat daripada sudut apa? Daripada sudut in ta'addada. Daripada sudut ta'addud. Daripada sudut ta'addud. Okey. In ta'addada, apa makna ta'addud ni? Maknanya dia berbilang-bilang lah, lebih daripada satu. Itu maksud ta'adda. Ta'addada, bukan ta'adda, ta'addada. Ta'addada ya ta'addad. Kalimah addad tu kan, bilangan tu kan. Maknanya ta'addada tu dia lebih daripada satu dah. Dia berbilang-bilang. Okey. In ta'addada tarafahu, sekiranya musyabbah ataupun musyabbah bih dia tu berbilang-bilang, ada banyak, lebih daripada satu, maka ulama balarah bagi nama tasbih tu yang dilihat daripada sudut tu, tasbih tu kita namakan dia malfuf. Baik. Au mafruk. Okey. Hak yang ta'addud ni sama ada dia malfuf ataupun dia mafruk. Okey. Lepas tu dia bagi takrif apa maksud malfuf dan apa maksud mafruk. Okey, apa maksud malfuf dan apa maksud mafruk. Baik. Fal malfuf ma utiya fihi bil musyabbahaini thumma bil musyabbahi bihima. Okey. Malfuf ni ialah tasbih yang dibawa datang di dalamnya, tasbih yang dibawa datang, utiya dibawa datang, fihi itu balik pada ma tu dah. Okey, ma tu apa dah? Ma tu maknanya balik kepada contoh tasbih lah. Apa dia? Kalau ayat-ayat lah, kalau syair-syair lah. Okey. Apa yang dia buat mari? Utiya bi, utiya bi dibawa datang dengan apa? Bil musyabbahai. Ada dua. Dua. Summa bil musyabbahi bihima. Kita bila kita baca tu kita belajar juga dia punya apa? Dia punya cara kita nak buat ayat kan. Bila kita kata musyabbah dua, musyabbah inilah. Tapi bila musyabbah bih dua, kita kata musyabbahaini bihima dah. Kita kata musyabbah bihima. Hima tu, bihima dua tu. Menunjukkan yang musyabbah bih tu ada dua. Summa bil musyabbahi bihima. Kita kata summa bil musyabbahaini bihima ada.
Ya, yang menunjukkan musyabbah bih dua tu ialah bihima tu. Walaupun hima tu balik kepada musyabbahaini tu, tapi oleh kerana ada perkataan al-musyabbah sebelum bihima tu, maka itulah dia maksud dia dua musyabbah. So, ringkas ceritanya, mana-mana contoh yang ada dua musyabbah, lepas tu ada pula dua musyabbah bih. Yang balik kepada dua musyabbah yang disebut mula-mula tu. Maka yang tu, kalau pattern contoh yang macam tu, maka ulama balaghah bagi nama dah dia dah. Bagi nama ke dia iaitu malfuz. Malfuz. Okey. Contoh ni kita baca dah hari tu ni. Ka'anna qulubat tayri ratban wa yabisan lada wakrihal unnabu wal hashaful bani. Siapa dia ingat contoh ni hari tu? Sekejap dah, apa dia tak terjadi dekat Facebook. Tak apalah. Okay. Sekejap. Okey. Siapa dia ingat lagi huraian untuk syair ni? Ka'anna qulubat tayri rahban wa yabisan lada wakrihal unnabu wal hashaful bali. Seolah-olah hati hati burung, ada hati burung. Ratban wa yabisan. Ratban ni basah, lembab, mana hati burung baru lagi lah. Waya bisan dan kering. Lada wakriha, di sisi sarangnya. Al-unnabu wal hashaful bali. Al-unnab tu sejenis buah lah yang warna merah. Dia bukan buah anggur lah. Kalau anggur tu al-inab, nama ni al-unnab. Dia ada sejenis, boleh Google tengok semula nama dia tu. Buah tu dia warna merah. Okey. Wal hashaful bali. Al hashaf tu ar-radi'u minat tamam. Buah kurma yang buruk lah, lama, kering dah. Al bali tu al qadim dah. So di situ qulubat tayr tu biasanya ni cerita pasal apa? Dia cerita pasal burung helang tu, al-uqab tu, burung helang burung helang dia makan juga burung kecil lah. Maka burung kecil yang dia makan tu, dia punya qalb dia ni, hati dia ke jantung dia ke ada dah dekat sarang dia tu kan. Jadi kalau hak yang ratban, hak yang masih baru lagi, bukan hak lama, dia tasbihkan sama dengan al-unnab. Tapi kalau yabisan tu, yang kering dah, hak lama dah, dia tak makan dah, tapi masih ada lagi duduk di sarang dia tu, ditasbihkan dengan al-hashaful bali dah. Okey. So syahid dari sini, itu Ustaz Syaraf dia ada pasal BCN ya, Ustaz tak maulah. Cuma syahid di sini adalah tu, ratban wa yabisan. Qulubat tayri ratban satu, lepas tu qulubat tayri yabisan dua. Itu musyabbah. Musyabbah. Dia sebut dua musyabbah, lepas tu dia pun sebut dua musyabbah bih pula. Al-unnab dengan al-hashaful bali. So mana-mana contoh yang pattern dia lagu ni, ada dua, maka ulama balaghah bagi nama dia malfuz, tashbihun malfuz. Okey. Baik. Okey. Lepas tu yang seterusnya ialah wa ghairul malfuz. Ghairul malfuz tu mafruq lah. Ghairul malfuz tu mafruq. Bi khilafi zalika, mana hak yang selain daripada hak yang malfuz tu dia panggil mafruq. Wa ghairul malfuz wa ghairul malfuz bi khilafi zalika. Okey.
Baik. Apa contoh dia? Kaqauli al-muraqish al-akbar. Al-muraqish al-akbar. Al-muraqish al-akbar, um, nama dia Amru ibn Sa'ad. Amru ibn Sa'ad ibn Anas ibn Rabi'ah. Baik. Al-Muraqish Al-Akbar ni, kalau kita tengok biodata dia, dia penyair di zaman fil asril jahili lah. Fil asril jahili. Dia mati tahun 550 lebih Masihi. Masihi ya. Rasulullah dibangkitkan ke Rasulullah lahir masa tahun gajah ke Rasulullah masa tahun gajah tu 600 berapa 20 lebih Masihi kan. Dia ni meninggal 550 lebih Masihi, di zaman jahiliah lah. Okey. Dan kalau kita tengok juga Al-Muraqish Al-Akbar ni, kita tengok sejarah hidup dia. Kenapa sekejap. Kenapa dekat Facebook tu teks ni dia tak naik Kenapa tak jadi? Tak jadi ke Ustaz share? Dekat sekejap. Apa dekat skrin tu dia naik gambar Ustaz apa ni, tak laki akan dikit. Okey, Ustaz awak semula, sorry. Dia kena stop screen. Okey, boleh tak? Jadi tak? Jadi Facebook dia lambat sikit tak daripada. Okey. Lepas tu Ustaz klik share screen. Okey. Share screen. Ambil ni lah. Okey. Share. Keluar tak kita? Jadi tak? Terjadi tak keluar. Tak keluar Ilham ni? Oh, okey. Apa okey. Nampak dah. Okey, kejap. Sorry. Okey tu. Tu boleh tak? Nampak. Okey. Baik, terima kasih. Ustaz Fidaw. Okey. Muka surat berapa ialah 272 Muka surat 272 tu kalau kitab ni lah. Okey, kalau kitab apa? Kitab yang ni lah. Kitab ni yang bercetak ni. Kalau soft copy muka surat 189. 189 Baik. Ni Al-Muraqish Al-Akbar ni lah. Okey, Al-Muraqish Al-Akbar. Ustaz katakan tadi Muraqish Al-Akbar ni nama dia Amru ibn Sa'ad ibn Anas ibn Rabi'ah. Dia mati tahun 550 lebih Masihi. Kisah dia ni kalau Ustaz boleh share lah sebagai selingan lah. Mana-mana penyair yang nitah nama dia ni dalam kitab ni, kalau Ustaz rasa Ustaz nak share, Ustaz cari maklumat dia, Ustaz akan share. Kalau dia tu orang Sahudah tak apalah. Contohnya Abi Tayyib tu, bawah tu. Abi Tayyib Al-Mutanafi tu Sahudah kan. Abu Tamam ke, Abu Turi ke, tu apa kali dah Ustaz cerita tu ingat dulunya. Okay, tapi Al-Muraqish ni tak pernah cerita lagi. Jadi Ustaz nak cerita. Jadi setakat maklumat yang Ustaz dapat lah pasal dia, Al-Muraqish ni, cerita dia ni bukanlah kata kelakar dah, tapi ada sedih dia sedih. Tapi rasa apa Ustaz
apa ni, boleh teringat kepada cerita Piramli. Cerita Piramli apa? Allah SWT Muhammad. Cerita ni apa? Ibu mertuaku. Ibu mertuaku kan. Dia sebut ibu mertuaku, saya rasa semua orang tahu kan. Sama ada generasi sebelum ustaz, ataupun generasi ustaz, ataupun generasi sekarang ni. Bila sebut ibu mertuaku, mesti ingat tak? Dalam ibu mertua tu ada beberapa dialog, beberapa dialog yang orang kadang dialog yang kelakar tak, mungkin serius dalam filem tu, tapi orang buat kelakar. Dan kadang ada orang buat stiker WhatsApp tak, mock kepada mock kepada Sarimah tu, hak berlakon dalam cerita tu, mana mock tua pada Piramli lah, nama dia Mak Dara tak, panggil Mak Dara dah, nama penulis tu tak ada yang panggil Mak Dara, saya tak silap ni. Kita akan cerita tu dah, kasih selamat kan, apabila dia saya nak recall cerita Piramli dulu. Lepas tu baru saya nak cerita kisah Al-Murakish ni. Dia apa selingan sekejap dah. Yang bahagian yang sama tu ialah apabila kasih selamat kan, bila dia balik ke Singapura tak, dia nak jumpa dengan isteri dia kan, lupa dah apa nama isteri dia, tengah watak tu Sarimah lah, tapi watak tu kan, dia jumpa dengan mak tua dia, tanya mana isteri dia kan. Lepas tu mak tua dia kata mati dah, dia kata Sabariah mati dah, dia kata Sabariah mati dah. Oh, terkejut dah dia kan, kata Sabariah mati dah. Lepas tu dia kata kalau mati di mana kuburnya kan. Lepas tu mak tua dia pun ajak pergi kubur. Dia pun pergi kubur, dia pun tunjuk dah ke Piramli dah, kasih selamat. Dia kata apa? Dia kata okey, sinilah, ni kubur Sabariah. Okey. Dia pun menangis lah kat kubur Sabariah tu. Dah. Lepas tu kan tiba-tiba kan, masih duduk nangis tu dah. Duduk nangis itu, tiba-tiba mari ada kan seorang lelaki mari tak. Lepas tu ingat tak ayat dia? Dia punya skrip dia. Kata-kata orang lelaki tu, dia kata apa? Dia kata, saudara, kenapa saudara menangis di kuburan ibu saya? Dia pun terkejut, kata ni bukan kubur dia. Kubur apa? Kubur Sabariah, tapi kubur ibu orang tu. Dia pun paling ke mak dia. Mak dia pun nyetak dah, dia tak rebah jatuh. Allah kasih. Ingat tak cerita tu? Okey. Cerita tu, Piramli tu, sebenarnya bila Ustaz baca kisah Al-Murakish ni, dia ada bahagian hak sama dia. Ustaz tak katalah yang Allah Yarham Piramli ambil daripada cerita tidak lah, tu kebetulan lah kot. Cerita dia Murakish ni dulu. Murakish ni dia dulu dia nak ke seorang perempuan, sepupu dia, nama dia Asma. Kira-kira dia lah. Lepas tu satu masa tu dia nak masuk meminang lah Asma ni, sepupu dia ni nak meminang Asma. Tiba-tiba pinangan dia tu ditolak oleh ayah Asma. Dia kata, mu ni kata tak cukup dewasa lagi lah, mu kena pergi dulu, kena pergi, kalau kita kata pergi ngaji dululah. Dia kata guna ayat, dia kata alaika antahmila as-su, maknanya kena pergi cari cabaran lagi, kena pergi nuntut ilmu lagi, kena pergi, maknanya gilah tempat jauh, pergi timbul pengalaman dulu, hidup susah apa dulu, lepas tu bila mu balik nanti aku akan kahwin kamu dengan Asma. Maka dia pun dia selama bertahun-tahun dia pergi tempat lain, dia kira di musafir, tinggal keluarga dia ni, tinggal gawe dia ni, sepupu dia ni dah tinggal dah bertahun-tahun dia pergi, kita kata menimbul pengalaman lah. Okay. So dalam semasa dia tak ada tu, adalah orang masuk meminang Asma ni. Lepas tu ayah dia pada masa tu, ayah dia dalam keadaan, dalam teks tu dia sebut ayah dia macam kena musibah lah, susah lah masa tu, susah. Mungkin sebab sakit ke, ataupun sebab adalah benda-benda yang tertentu menyebabkan ayah dia terpaksa terima pinangan orang tu.
sebab keadaan situasi dia pada masa itu. Maka dia pun kahwinkanlah Asma dengan orang tu, dan lelaki tu bukan daripada kabilah ni, dia dari kabilah lain. So maknanya Asma lepas dia kahwin dengan lelaki tu, dia tak duduk kampung lah, dia pergi ke tempat lain. Dia pergi ke tempat lain. Okey. Selepas beberapa lama masa, baliklah Murakis ni, Amru bin Sa'ad ni balik tu nak pergi ni lah, nak pergi cari Asma lah. Pergi ke rumah Asma. Siapa-siapa tu keluarga Asma kata, oh Asma mati dia kata. Mati dah. Asma mati. Okey, so bila Asma mati, dia bertanya mana kubur. Maka keluarga tu pun tunjuk kubur. Sebenarnya keluarga tu, keluarga Asma tu, dia dah rancang dah. Dia sembelih kambing. Dia makan daging tu, lepas tu dia ditanam tulang-tulang tu. Lepas tu dia claim, mana dia set up dah, dia rancang dah. Ni kubur Asma, kalulah Murakis ni, Amr bin Sa'ad ni balik, mereka akan ditunjuk atas ni kubur dia. Dia rancang dah. Tapi orang-orang tu pun budak-budak tahu. Budak-budak tahu. Okay. So apabila Amr bin Sa'ad ni duduk nangis di kubur tu dah. Budak-budak pun ayat ke dia kata, apa duduk nangis sini, ni kubur kambing, dia kata dia bukannya kubur Asma. Asma dah tak ada, Asma gini kau dengan orang lain dah, hidup kat Kuala Lumpur dah. Oh, dia tahu. Dia pergi cari lah. Dia pergi cari. Dia cari. Dia ada dua cerita lah. Dia ada dua cerita. Okey. Ada satu cerita tu, satu dalam kitab Al-Arwani, karangan pengarang dia, saya ingat di belakang je nama dia Al-Asfahani. Okey, masyhurlah kitab tu. Dia menghimpunkan syair-syair, cerita-cerita macam-macam cerita dalam tu. Okey, tu satu sumber, dan satu sumber lain tu dalam kitab lain lah. Okey, cumanya bila Ustaz merge di antara dua cerita ni ataupun dua sumber ni, dalam sumber pertama dia kata Al-Murakis ni dia pergi cari dia pergi cari Asma tu. Okey, lepas tu cerita selagi ni, semasa dia cari tu, dia ada tambahan cerita sikit. Semasa dia cari tu, dia pergi dengan siapa, apa yang berlaku. Lepas tu ending pada cerita ni, pada sumber ni, dia temu balik, dia sama balik dengan cerita selagi, sumber selagi. So bila start merge, cerita dia nya, semasa dia pergi cari Asma tu, dia bawa hamba dia, lelaki dengan perempuan, lelaki bini lah, hamba dengan amat, lelaki bini. Okey, untuk bantu dia lah dalam perjalanan lah, nak pergi cari Asma. Tapi entah macam mana, semasa dalam perjalanan tu dia sakit. So bila dia sakit, hamba dia ni, suami lelaki bini ni, nampak yang mungkin kesat sakit dia ni akan membawa kepada kematian dia. Maka dia pun macam nak berlepas diri lah. Dia tak mau tolong dah tuan dia ni. So dia minta nak balik kampung, nak cover ke ni lah, nak cover ke keluarga. Okay. Tapi Murakis ni dia tahu dah yang sebenarnya dua orang ni nak tinggal dia sebenarnya. Okey, maknanya tak percaya ke dia lah. Okey. Bahkan dalam perjalanan tu pun, masa dia sakit tu pun, dia tak percaya. Okey. Maka apa cara dia buat? Dia pun tulis dua bait syair. Dia tulis dua bait syair di pelana kuda dia tu. Kuda hamba dia tu. Dia tulis dua bait syair. Okey. Maksud daripada dua bait syair ni, okey. Ustaz tak hafalah bait syair tu, boleh cari ke cerita dia ni, memang ada. Maksud dia bila baca bait syair tu menunjukkan yang dua orang hamba dia ni memang buat khianat ke dia, tidak memberi khidmat sepenuhnya pada dia lah. Sampai dia sakit dan sebagainya, susah apa semua kan. Okey. So apabila dua orang ni balik, maka adik pada Murakis ni, dia rasa pelik, dia rasa dia ada shock.
Dia ada macam something tak kena. Dia kata, kenapa dua orang ni balik waktu khabar apa ni Murakish mati dah lah, begini dia khabar, dia buat cerita dah. Dia pun rasa pelik, dia tak percaya. Lepas tu dia pun cek-cek, dia pun perasan lah dua bait syair tu yang ada ditulis di apa ni, pelana kuda tu. Dua orang tu tak tahu Murakish tulis. So bila dia baca, dia pun faham, dia tahulah mesej yang terkandung di sebalik syair tu. Dia buat syair. Dia penyair kan. Kalau kita akan tulis, okey, abang, tolong saya, dua orang ini bla bla. Dah, dia tulis syair. Dia tulis syair, tapi baca syair tu, Masya Allah, mesej dia tu kan. Maka dua orang tu pun dihukum dihukum oleh keluarga dia lah. Sebab apa? Sebab dia tidak taat, tidak membantu, tidak menolong tuan dia ni kan. Sebab Al-Murakish itu kan tuan kan. Okey, baik. So cerita tu disebut dalam bahagian tu, part tu ada tambahan lah yang disebut oleh Al-Asfahani dalam kitab Al-Aghani. Okey. Abul Faraj Al-Asfahani senang dia dalam Al-Aghani. Okey. Bersambungkan tadi, bila apa hamba dengan amah tadi tu balik, maknanya balik ke kampung tu, dia seorang, dia sebenarnya pada masa dia nak pergi cari Asma tu, dia cari dah, dia dapat tamat rumah, akhirnya dia jumpalah tempat tu, tempat rumah Asma, kawasan Asma duduk menetap tu. Maka dia macam mana cara? Dia pada masa tu dia bersembunyi di dalam gua Al-Kahfi, dalam gua. Okay. Kebetulan pada masa dia bersembunyi di dalam gua tu, ada apa ni? Ada terjumpalah dengan apa ni? Pengembala kambing. Pengembala kambing tu adalah pengembala kambing milik keluarga apa ni? Asma ni. Milik suami Asma ni, keluarga suami Asma ni. Okey. Maka bila gitu, bila dia tahu, okey, dia pun hantar cincin dia. Dia hantar cincin dia. Dia dia bagi kepada pengembala kambing tu. Waktu pengembala kambing tu bagi pula cincin tu kepada amah. Di rumah tuan tu, dia susut dalam apa? Susut dalam susu. Fil laban. Okey. Susut nak bagi kepada Asma. So, bila bagi pada Asma pun tengok cincin tu. Asma pun tahu lah. Ni cincin siapa? Cincin ni Murakish. Okey, tapi Asma ni bagusnya dia ni, dia cover ke suami dia. Lepas tu suami dia pula sanggup tolong nak jumpa dengan Murakish ni. Dan pada masa dia pergi dekat gua tu, Murakish masa tu dia sakit kan. Bahkan dalam riwayat kata dia macam dah kena diserang oleh binatang. As-sibak, menyebabkan hidung dia maknanya luka-luka, maknanya cedera. Maknanya sakit lah. Maka suami pada Asma ni bawa dia Murakish ni balik ke rumah, dan tak lama selepas tu dia meninggal di rumah Asma, suami Asma, di rumah Asma dan suami Asma. Jadi bila saya baca tu, Masya Allah tu cerita Amru ibn Sa'ad ni. Banyak yang kita jumpa kalau kita tengok dalam cerita-cerita penyair budaya Arab ni kan. Okey, cerita-cerita yang kisah-kisah dia panggil kisah-kisah cinta tu dah, kisah-kisah cinta di sebalik tu. Bahkan Amru bin Sa'ad ni Al-Murakish pun memang terkenal dengan syair-syair ghazal dia, cinta dia kepada Asma. Dia ada qasidah dia dan banyaklah diriwayatkan. Okey. Baik, tamat cerita tentang Al-Murakish. Kita balik kepada bait syair dia ni. Apa yang tasbih yang ada dalam ni? Okay. Dia kata an-nashru miskun wal wujuhu dananirun wa atraful akuffi anam. Okey. Baik, cuba tengok apa makna dia. Mana? Okey. Sini, kalau tengok sini, saya baca kat dalam buku ni. Okey, dekat nota kaki buku ni. Okey. An-nashru miskun wal wujuhu dana nirun wa atraful akuffi anam. Sekarang ni tasbih ni, contoh tasbih ni kategori dia malfuf. Okey, kategori dia apa? Mafruf. Kategori dia mafruf. Cuba tengok. An-nashru miskun wal wujuhu
dananirun wa atraful akufi anam. Okey. An-nisru miskut tu satu tasbih. Satu tasbih. An-nashru, sorry. An-nashru miskut satu. Tasbih yang kedua, wal wujuhu dananirun dua, wa atraful akufi anam tiga. So dalam satu contoh tu dia himpunkan tiga tasbih, tapi dia punya himpunan dia tu, himpunan dia tetap sama dengan hak tadi. Kalau ka'anna qulubat tayri, dia sebut dulu musyabbah dua, lepas tu sebut dua lagi musyabbah bi. Mengikut turutan dah. Tapi yang ni tak, yang ni dia settle selalu. Okey, musyabbah bi, musyabbah bi, musyabbah. Maka hak yang pattern gini dipanggil mafruq. Sebab apa dia mafruq? Sebab dia tidak mari dalam pattern malfu'. Disebut malfu' dulu. Malfu' ni lagu ni. Okey, hak yang ghairul malfu', tu mafruq lah. Banyak pattern lah. Okey. Apa makna dia? Okey, sorry Ustaz lupa. Apa makna dia? Okey, cuba tengok ya. Okey, an-nashru. An-nashru ni ar-raihah. Ar-raihah at-tayyibah. Okey, an-nashru ar-raihah at-tayyibah. Au ar-raihah mutlaqan. Maknanya asalkan bau je dipanggil an-nashru. Tak kira sama ada bau wangi ke bau busuk. An-nashru tu maksud ar-raihatu mutlaqan. Sebarang raihah tidak kiralah wangi ke atau sebaliknya, dia dalam kamu kata an-nashru. Tapi ada yang kata an-nashru khusus kepada ar-raihah at-tayyibah. Dan ada yang kata an-nashru ni adalah merujuk kepada rihu famil mar'ah, bau mulut orang puan. Bau mulut orang puan ba'dan naumi, tak? Wa a'tafiha ba'dan naumi. Apa? Selepas bangun tidur tu lah. Okey. Ada yang kata makna dia gitu. Okey. So, dia tasbihkan, Al-Murakis tasbihkan bau ni sebagai misk. Misk. Apa dia? Kasturi lah. Betul tak? Memang wangi lah. Memang wangi lah dah. Okey. Wal wujuh. Muka pula. Apa? Dananirun. Dananir ni dinar. Dinar dia buat daripada apa? Dia buat daripada emas. Dirham dia buat daripada perak. So daripada segi bersinar, hak mana yang lebih bersinar lah, lebih nampak cerah. Mestilah duit dinar kan, sebab dia buat daripada emas. Jadi sini maksud dia tasbihkan daripada sudut tu. Maknanya cerah. Cerah dah, muka tu cerah. Okey. Last sekali atraful akuf. Hujung dia punya ni, jari dia lah. Ni akuf. Akuf ni apa? Kaf ni apa? Tapak tangan kan. Lepas tu hujung tapak tangan tu atraf. Maknanya jari-jari dia ni lah. Anam dah. Anam ni ialah syajarun layinul aghsan. Yushabbahu bihal bananu fillin. Maknanya sejenis pokok. Anam ni sejenis pokok yang lembut lah. Yang mana orang Arab dia tasbihkan. Kalau tangan lembut ke apa lembut ke, dia tasbihkan seperti dengan dahan pokok ni. Jadi nak ceritanya sini, makna dia bau tu wangi dah, muka tu kita kata putih melepok ke, bersinar ke, lepas tu tangan tu lembut. Jadi sifat-sifat comel lah. Sifat-sifat comel yang ada pada seseorang perempuan. Okey. Kemudian sekejap, saya turun sikit. Okey, yang ni. Okey, baik. Ni. Wa minhu dan maknanya min itulah ghairil malfuf tu ataupun mafruq tu qaulu Abi Thayyib. Kata-kata ataupun bait syair Abi Thayyib Al-Mutanabbi. Apa dia kata badat qamaran wa malat khutabanin wa fahat ambaran wa ranat ghazalan. Masya-Allah. Okey, kalau cuba tengok sini dah bait syair ni kan. Kau tak sebut dah berapa kali dah. Bila kita belajar balaghah ni, kita kalau boleh cubalah seboleh-bolehnya kita fahamkan apa ni,
bait syair tu kan. Kita belajar balaghah ni seboleh-boleh ni kan. So, bila kita baca tu kita cuba hayati maksud dia tu selepas kita tahu dah makna perkataan tu. Okey. Tengok dia kata badat qamaran wa malat khutabanin wa fahat ambaran wa ranat ghazalan. Mungkin sini perkataan hak susah lah yang mungkin kita tidak pernah dengar sebelum ni adalah khutabanin. Khuta mungkin tak? Ataupun dan juga mungkin fahat, kita jangan dengar ronat. Tapi kalau ambar dengan ghazali kita biasa jumpa tak ya? Okey. Susul kita tengok apa makna dia. Okey. Nombor 4. Baik. Nombor 4. Okey. Mula-mula sekali nombor 4 ke nombor 3? Sorry. Oh okey. Sini nombor 4 dalam kitab ni. Okey, nombor 1. Okey. Mula-mula tengok badat qamaran. Ini mudah je. Ini apa makna bada yabdu? Maksud dia muncul kan? Muncul. Okey, bada yabdu. Muncul ataupun zahir. Okey. So dhamir tu, badat tu, dhamir tu balik kepada muannas ni. Okey. Untuk agak puan lah. Kalau dia puji tu. Okey, dia kata badat qamaran. Okey, cuba tengok daripada segi uslub tak. Sekarang ni kita belajar balaghah bukan belajar nahwu, okey. Bila belajar balaghah kita nak tengok mana musyabbah, mana musyabbah bih. Tetapi musyabbah dengan musyabbah bih di sini ni dia persembahkan, dia tunjukkan dalam bentuk yang ni kita kena guna spek mata nahwu. Okey. Sebab sini kita tengok tak ada pun adatut tashbih kan. Kita mungkin biasa dengan bentuk mubtada dengan khabar kan. Tapi yang ni tak. Yang ni dia mari dalam bentuk hal. Qamaran tu i'rab qamaran, i'rab khuta, i'rab ambaran dengan i'rab ghazalan tu adalah hal tu. So badat qamaran ni apa dia maksud dia? Maksud dia badat musyabbihatan qamaran. Badat musyabbihatan qamaran. Tu dia dah. Badat musyabbihatan qamaran. Maknanya dia zahir, dia muncul dalam keadaan musyabbihah qamaran, sama dengan bulan. Musyabbihah qamaran sama dengan bulan. Tak? Apa ni? Apa wajah syabah dia? Fi husniha. Dan comel lah kan. Bila ditashbihkan dengan bulan tu maknanya comel lah. Okay, so badat qamaran. So sini kita nampak dah yang dia tu comel ditashbihkan serupa dengan bulan dah. Okey. Malat. Malat ni lembut. Lembut malat ni asal dia condong kan. Tapi sini maknanya dia lembut. Dah. Seperti apa? Seperti khutabanin. Okey, khuta al-khut bidhammi al-ghusnun na'im. Awil ghusnu mutlaqan. Okey. Dahan pokok ghusnun. Khut tu adalah ghusnun yang lembut lah. Lembut ni maksud apa? Lembut ni mana kita boleh paut dia. Kita boleh paut. Cuba tengok ada pokok-pokok kan. Ada setengah pokok tu. Kita bila batang pokok tu kita boleh lenturkan dia. Kita boleh paut dah. Tapi ada batang pokok yang tak boleh kan. Kan? Pokok besar-besar tu kan. Contoh kan. Apa? Kita tak boleh nak paut sebab dia memang kekung gitu dah. Tapi kalau pokok kecil-kecil ada setengah pokok tu kita boleh paut, kita boleh pusing. Tu maksud khutbah di sini. Dahan pokok tu yang dia lembut yang kita boleh paut. Okey. Ban tu adalah sejenis pokok. Banin tu adalah sejenis pokok yang mu'tadilus saqi ladinun. Mu'tadilus saqi ladinun. Ladin ni maknanya lembut lah. Okey. Lembut lah. Okey. Mu'tadilus saq, dia punya batang pokok tu mu'tadil dah. Maknanya straight up. Okey. Straight tak belok. Tapi dia lembut. Okey. So adakah ceritanya khutaban ini adalah sejenis pokok yang dia lembut, yang kita boleh nak tarik dia, nak lentur dia, nak bentuk dia dah. Boleh. Okey, jadi dia tasbihkan perempuan ni lembutnya dia tu, tubuhan dia tu. Dia tasbih ni wajhus syabah dia apa? Dia kata wajhus syabah dia kata wa malat musyabbihatan
husnabanin fi tathanniha wa husni masyiha. Lembutnya tubuh dia tu dan juga husni masyiha. Apa? Dia berjalan dia tu comel, lembut jalan macam catwalk kot kali tu. Tak tahulah ke mana. Comel nampak lembut, bukan kerasan orang kawak tu tidak. Bukan macam orang kawak tu kan, tu kerasan dak. Dak ni lembut model saya rasa boleh bayang dan boleh faham ya. Okey. Wafahat ambaran. Okey, wafahat apa makna fahayaku? Hembuskan. Dia hembuskan apa dia? Ambaran. Ambar apa dia? Sejenis bau lah, ambar sama dengan misk apa semua tu, atar apa semua tu kan, ambar ada sejenis bauan yang wangi, ambar. Okey. Maka dia hembuskan bauan yang wangi lah. Fi tibi raihatiha. Okey. Waranat. Okey, apa makna ronat? Ronat ni, okey, dalam nota kaki dia kata ada matin nawara ma asukunit tarfi. Menetapkan pandangan bersama-sama dengan sukunit tarf. Dengan apa tarf ni? Tarf ni adalah ni lah. Apa ni? Ni. Kelopak mata ni lah. Sukun, maknanya dia tenang, dia senyap. Maksudnya apa? Maksudnya merenung tengok terkelip. Tak. Tapi dia kata ghazalan. Seperti apa? Seperti ghazal. Ghazal ni kijang ni dalam budaya Arab dia ditasbihkan, benda hak comel yang ada pada dia adalah dia punya ni. Mata dia ni yang mata hitam itu. Dia hitam sangat-sangat comel. Dia panggil muqlah. Jadi fi sawadi muqlatiha, sawad hitam comel lah. Dia punya mata hitam dia tu. Bukan biru mata hitamku ni, dia memang hitam betul mata hitamku ni. Okey. Jadi orang Arab dia mentasbihkan mata yang comel tu serupa dengan mata ghazal. Okey. So sini kita nampaklah daripada bait syair ni, okey, dari segi makna dia nak kata comelnya orang puan dia ni ialah apa? Oh, bila dia mari tu nampak masya-Allah macam ke bulan mari bercahaya, comelnya dah. Okey. Lepas tu dengan dia berjalan tu lemah lembut dia tu, catwalk dia tu, ya Allah, dak. Lepas tu pula dia bercakap tu pula oh dengan bahu dia dak. Dan bila dia merenung tengok mata dia, masya-Allah, rebah berleping gitulah maknanya dah. Okey. Jadi dari segi tasbihnya di sini dalam konteks ni apa dia? Ni adalah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tasbih dihimpunkan bersama, disebut musyabah bi settle, sebut musyabah bi settle, lepas tu sebut musyabah bi settle, lepas tu sebut musyabah bi. Kalau kita buat contoh yang macam ni, maka tasbih yang kita buat itu dalam kitab balaghah, dalam ilmu bayan, dalam bab tasbih, dia namakan sebagai apa? Sebagai mafruq. Mafruq. Boleh? Okey. Baik. Kita dah 10-19 tu. Semua Ustaz sebut kadang-kadang rasa sikit je benda nak mengajar dah, nak share-nya. Rasa macam tak sadar sampai sejam, tapi bila dah mengajar juga dengan macam-macam cerita, akhirnya kadang-kadang tu tak sempat habis dah. Tak apalah. Okey. Cuba tengok ni. Tashbih ni. Tashbihut tasbih. Okey, tashbihut tasbih pula. Tadi malfuq, lepas tu mafruq, lepas tu sekarang tashbih at-taswiyah. Taswiyah ni apa? Kalau dari segi makna taswiyah ni sama kan? Sama, okey. Tapi apa maksud dari segi definisi dia? Okey. Dia kata wa in ta'addada tarafuhul awal a'ni al-musyabbah. Sekiranya musyabbah tu ta'addada, maknanya lebih daripada satu. Musyabbah tu ada berbilang-bilang, lebih daripada satu. Tetapi dunathani, athani apa dia? Athani tu musyabbah bi. Maknanya kalaulah musyabbah lebih daripada satu, sebut musyabbah ni banyak ni, lebih daripada satu. Lepas tu musyabbah bi dia satu je. Maka yang tu pattern ataupun contoh yang tu, contoh yang macam tu dia namakan sebagai tashbih at-taswiyah nama dia. Okey, tashbih at-taswiyah
Sebut musyabah bi banyak ni, bla 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 bla. Lepas tu serupa apa? Serupa dengan benda ni, satu je. Musyabah bi dia. Maka yang tu dia bagi nama tashbihut taswiyah. Kita tengok contoh dia. Contoh dia ialah sudghul habibi wa hali kilahuma kallayali wa taghruhu fi safa'in wa admu'i kallaali. Okey. Abu Bakar balik dah. Sudghul habibi, sudghul habibi wa hali kilahuma kallayali wa taghruhu fi safa'in wa admu'i kallaali. Apa maksud dia? Ni kalau dalam kelas ni ustaz akan suruh dulu ni siapa dia tak tahu suruh syarah kan. Tapi ni dah online tak boleh kan. Okey. Tak apalah. Apa makna sudhu? As-sudhu. Okey, as-sudhu ni adalah ni dalam kamus dia kata asy-sya'rul mutadalli, rambut yang berjuntai itu ma baina al-udhun wal 'ain. Al-udhun wal 'ain. Apa dia? Inilah ni sebeng. Ni sudhu ni as-sudhu kan. So dia kata sudhul habib, kekasih dia punya sebeng. Okey, wahali dan keadaan aku, kilahuma kedua-duanya, atau musyabbah tu, dua benda tu. Sudhul habib dengan hali keadaan aku ni. Kilahuma kedua-duanya kallayali, serupa dengan malam. Apa maksud dia? Hitam lah, hitam. Rambut dia hitam, sebeng dia pun hitam. Kehidupan aku ni, keadaan aku, situasi aku sekarang pun hitam juga. Gelap gelemak juga. Serupa apa? Serupa al-layali, serupa waktu malam. Okey. Lepas tu wasagruhu, sagru apa? Sagru ni gigi depan. As-sagru al-asnan okey. Ataupun al-fam ataupun muqaddamul fam. Gigi depan ni lah bahagian depan. Fi safa'in, kalau dia sengih putih bersih je nampak tak? Okey. Rambut saya hitam ni maknanya rambut hitam lah tak? Rambut tu hitam. Lepas tu apa ni, mulut pun putih, gigi pun putih tak? Dah rambut hitam, gigi putih dah. Okey, putih tu wa admu'i dan air mataku. Air mataku. Admu kan. Kita jamak dia dah. Air mataku kan. Okey. Kalla ali, seperti apa? Seperti lu'lu'. Apa lu'lu'? Al-lu'lu' wal marjan, permata dah okey, mutiara. Jamak dia la'ali ya, la'ali. Jadi apa? Cerah kan? Cerah putih seperti dengan al-la'ali. Okay, maknanya dia cerita yang keadaan dia ni, keadaan dia ni memang jang lah, kita kata dah, memang sedih lah. Dah. Okey. Gelap. Keadaan dia gelap, lepas tu menangis dah. Tu keadaan. Tu mesej dari sebalik syair dia tu dah. Okey, tapi cumanya sini dari segi konteks dalam tempat ni ialah ni dia panggil tashbihut taswiyah. Sebab apa? Sebab musyabbah dia banyak tetapi musyabbah bi dia satu je. Gitu. Baik, kalau dia terbalik. Okey, kalau dia terbalik dah ni dah. Okey, sekejap. Okey. Ni kalau dia balik sekejap. Okey. Ni. Kita baca dulu takrif dia, sorry. Waktu balik ni, okey, dia kata ni takrif dia. Wa in ta'addada, dia kata wa in ta'addada tarafuhu ats-tsani, yani al-musyabbah bihi dunal awwali summiya tashbihal jam'i. Kalau terbalik ni maknanya musyabbah satu je tetapi musyabbah bih tu banyak. Itu baliklah. Maka nama dia tashbihul jam'i dia panggil. Kalau tadi tashbihul tasbiyah, yang ni tashbihul jam'i. So apa contoh dia? Contoh dia okey, ada dua bait syair ni tapi ustaz nak baca saja. Selagi tu baca sendiri lah. Okey. Ustaz nak ambil ni je, ka'annama ni. Okey. Ka'annama yabsimu an lu'lu'in munaddadin au baradin au aqah.
Okey, apa dia? Maksud dia ka'annama yabsimu. Yabsimu ni yabtasimu lah, yabtasimu. Hmm. Ni uslub dia dah, uslub dalam syair dia kata ka'annama yabtasimu an. Yabtasimu an. Yabsimu an, sorry. Yabsimu an. Yabsimu an. Tak. Okey. Ka'annama yabsimu an. Tapi bila kita baca tu, kita boleh detect. Kalau kita biasa dengan usul Arab, bila kita baca tu, kita boleh detect. Oh, sebenarnya di situ ada tasbih. Ada tasbih. Dalam uslub tu, yabsimu an. Dia guna yabsimu an. Ada setengah riwayat yadhaku. Ada setengah riwayat kata ka'annama yadhaku. Di sini ka'annama yabsimu. Seolah-olah bila dia senyum tu, apa yang nampak? Bila dia senyum tu. Jadi apa yang nampak? Maknanya gigi dia lah kan. So gigi tu tasbih seperti apa? Ada tiga situ. Ada tiga musyabah dia tu adalah thagrun jugalah. Thagrun dia tu. At-thagru ataupun al-asnan tu tak. Tapi musyabah dia ada tiga. Yang pertama lu'lu'in munabbadin. Munabbad tu adalah munawwam. Munabbad. Munabbad ni kalau dalam balaghah ni kalau kita belajar tajuk depan-depan dulu, ilmu bayan dia termasuk dalam apa yang dipanggil apa? Tidak fasih ke. Dia susah nak sebut. Dia susah nak sebut ni kan. Macam ingat ada dua contoh mustashzirat, mustashzirat. Susah nak dia tidak fasih. Dia punya kalimah tu. Susah nak sebut. Betul kalimah tu kalimah yang ada dalam kamu. Tapi nak sebut dia tu susah. Munabbad. Semudah sebut munawwam. Okey. Baik, tak apalah. Lu'lu'in munazzam. Lu'lu'in munazzam ni adalah permata yang tersusun lah, comel lah. Tersusun lah. Mana macam permata lah. Permata lah. Macam rata permata lah. Rata daripada permata. Okey, itu lu'lu' munazzam. Okey. Ataupun, selagi barat. Barat ni apa? Barat ni adalah salji tu lah. Salji. Maknanya putihnya bila dia senyum tu nampak putih gigi dia tu, dia seperti apa? Seperti lu'lu' munabbad satu. Musyabah satu je kan, gigi je tak? Okey, yang nampak bila dia senyum tu. Tapi musyabah ada tiga. Satu lu'lu' munabbad satu. Lepas tu barat tu salji. Yang ketiga aqah. Apa benda aqah? Aqah. Okey, aqah ni perkataan jamak. Mufrad dia uqhuwan. Uqhuwan mufrad dia. Satu benda yang awak biasa beli air kotak kan. Tapi awak tahu kalau Ustaz sebut saja lepas ni nama dia tu awak semua akan tahu. Confirm tahu. Tapi mungkin sebelum ni kita tak pernah tahu istilah dalam bahasa Arab kan. Tapi bila kita belajar kita tahu malam ni. Aqahun ni kalimah jamak. Mufrad kepada uqhuwan. Uqhuwan. Okey, uqhuwan. Iaitu apa dia? Pokok apa? Pokok kerisan timun tu dah. Betul tak Ustaz sebut tu? Bila kita pergi beli teh perasa apa? Teh kerisan timun Kita baca apa? Salah. Tahu semua tahu yang dia sebut kan? Okey. So pokok tu dia kalau tengok, kalau awak Google dia punya apa ni daun dia tu dia putih. Daun dia tu dia putih. Ada warna putih. Sebab tu dalam nota kaki ni kalau baca nabatun lahu nurun abyad. Nabatun lahu nurun abyad. Sejenis tumbuhan yang dia bercahaya lah. Dia bercahaya warna putih. Tapi bila kita Google tengok, okey, rupa-rupanya pokok tu lah. Bunga yang bercahaya. Okey. Boleh Google tengok. Taik dia uqhuwan, naik dah. Kerisan timun tu. Okey. Boleh. Baik, yang baki lagi tu bacalah habis dah bab ni. Simple je, malam ni tak susah. Okey, minggu depan insya-Allah pembahagian tasbih mengikut kepada wajhus syabah pula. Jadi maknanya habis dah apa? Berkenaan pembahagian tasbih berdasarkan kepada musyabah dan musyabah. Itu settle dah, habis dah. Minggu depan insya-Allah berdasarkan kepada wajhus syabah pula. Okey, boleh dah?
Baik, jadi malam ni cukuplah setakat ni. Okey, tak apalah walaupun sikit ya kita belajar tapi tak apalah ya. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang pada kita untuk mengaji ya, untuk mengaji. Terutamanya kita orang yang dalam bidang ya, orang yang dalam bidang. Walaupun sikit tak apalah. Kita belajar sikit. InsyaAllah semoga Allah memberi rahmat kepada kita, memberkati kepada kita kerana kita selalu menuntut ilmu, insyaAllah, dan mengaji semua ya. Bukan melarang sajalah subjek-subjek lain, subjek pengajian Islam, subjek bahasa, tak kisahlah, mana-mana yang ilmu ya, ilmu yang dapat memberi manfaat insyaAllah ya. Okey. Jadi terima kasih pada sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang dapat hadir pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'as salamah. Ila liqa ma'as salamah.